Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Rasul, kau bawa cahaya menyinari alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, auda muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah dan rahmatnya jua. Pada hari ini kita bersama membawakan siaran langsung dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, Majlis Perhimpunan Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1442 Hijriah dengan bertemakan membangun dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diadakan pada hari ini, hari Khamis 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah bersamaan 29 hari bulan Oktober 2020 Masihi. Alhamdulillah, auda bulan Rabiul Awal, bulan yang mencatatkan peristiwa penting dan yang cukup bermakna bagi seluruh umat Islam. Kerana dalam bulan inilah lahirnya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran baginda itu telah membawa sinar dan rahmat sekalian alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 tafsirnya, dan kami tidak mengutuskan engkau, yakni wahai Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi nabi dan rasul kepada umat manusia, untuk menyampaikan dan mengajar hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan ajaran baginda inilah yang dinamakan sunnah atau perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini 14 abad sudah berlalu. Ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih terus sahaja hidup dan subur dalam jiwa dan sanubari orang-orang yang beriman. Kerana apa yang disampaikan oleh baginda itu adalah sesuatu yang tulen, asli dan benar, tidak bercampur dengan yang palsu walau sedikit pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 2 hingga 4 tafsirnya, rakan kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sesat dan tidak pula keliru, dan dia tidak memperkatakan sesuatu menurut hawa nafsunya. Segala yang dikatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Pada penonton yang dirahmati sekalian, sekarang ini yang dapat kita saksikan berlangsung di dalam Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan pada saat ini. InsyaAllah sejurus sahaja keberangkatan ke bawah Maha Mulia Paduka Suri Baginda Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja sekitar 9.30 minit pagi ini. Antara atur cara yang akan dibawakan pada hari ini adalah bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai. Kemudian lagi kita akan mendengarkan sembah alu-aluan oleh Menteri Hal-Ehwal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam bagi tahun 1442 Hijriah. Dan setelah itu pula persembahan dikir marhaban dibawakan oleh pegawai dan kaki tangan Kementerian Pembangunan. Setelah itu syarahan khas pula nanti akan kita dengarkan, dan terakhir bacaan doa selamat itu yang akan dibawakan
untuk majlis perhimpunan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1442 Hijrah dengan tema membangun dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton yang kami hormati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencukupi perkara akidah, syariah dan termasuklah juga panduan dan bimbingan ke arah membina akhlak yang mulia yang menjadi tuntutan agama kita. Semasa permulaan dakwah Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja khalaf jiwa umatnya dengan aspek tauhid, bahkan baginda juga menghias dan membangunkan nilai akhlak mulia dalam diri umat baginda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan semulia-mulia akhlak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat mulia dan kehebatan akhlak baginda itu tiada tolak bandingnya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menjelaskan mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, "Bukankah engkau telah membaca Al-Quran?" Sa'ad menjawab, "Benar." Aisyah berkata, "Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran." Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun yang dimaksudkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak Al-Quran itu ialah contoh ketaatan baginda terhadap perintah dan larangan dalam Al-Quran. Justru apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, baginda melaksanakannya, dan apa yang dilarang dalam Al-Quran, baginda pasti meninggalkannya. Manakala perwatakan dan kepribadian baginda juga berasaskan Al-Quran, seperti sifat pemalu, pemurah, berani, pemaaf, tidak suka bermusuhan, dan lain-lain lagi sifat kemuliaan. Begitulah antara keindahan dan mulianya akhlak junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru sudah sewajarnya kita selaku umat Islam mencontohi akhlak baginda. Janganlah dibiarkan keindahan dan kemuliaan akhlak baginda itu sekadar menjadi bahan bacaan ataupun cerita semata-mata. Akan tetapi, akhlak baginda itu hendaklah dijadikan sebagai suluh dan suri teladan, sekaligus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita seharian. Perlu diketahui bahawa berakhlak mulia dan berpekerti baik itu merupakan faktor yang utama dalam membina umat atau membangun satu-satu bangsa. Oleh itu, tatkala kita meniti arus pembangunan ini, maka pembentukan akhlak yang mulia sayogia janganlah diketepikan. Ini kerana dalam setiap pembangunan antara faktor yang amat penting ialah jenteranya, iaitu sumber tenaga manusia yang menggerak dan melaksanakan pembangunan itu sendiri. Apabila kita bercakap tentang akhlak junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, seperti yang kita ketahui, ini meliputi sifat dan akhlak mulia seperti malu, mulia, berani, menepati janji, ringan tulang, cerdas, ramah, sabar, memuliakan anak yatim, suka tersenyum, jujur, pandai menjaga diri, pemaaf, berjiwa bersih dan sebagainya. Ibnu Qayyim ada menyatakan bahawa Nabi Muhammad mempunyai sifat ketakwaan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sifat luhur. Takwa kepada Allah dapat memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, manakala akhlak yang mulia dapat memperbaiki hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Oleh itu, takwa kepada Allah akan melahirkan cinta seseorang kepadanya, dan akhlak mulia dapat menarik cinta manusia kepadanya.
Demikian jawapan Sayyidatina Aisyah yang disebutkan dalam jawapan yang singkat namun syarat dengan mutiara yang indah dan pedoman yang ampuh. Digambarkan sekarang ini berlangsung di ibu kota negara Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan. Keberangkatan ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'azzaddin Wad Daulah, kenaikan khas Baginda menghampiri ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Keberangkatan Baginda yang diiringi dengan bacaan selawat untuk sama-sama kita meraihkan hari ini 12 hari bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah yang merupakan satu detik sejarah yang mengungguli agama Islam, kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diadakan untuk tahun ini dengan keadaan yang cukup berbeza berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun ianya bukanlah menjadikan satu penghalang bagi kita untuk mengadakan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana diadakan pada hari ini. Majlis Perhimpunan Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1442 Hijriah. Dapat kita saksikan ketika ini ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'azzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berserta kerabat diraja. Keberangkatan ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'azzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja, dijunjung oleh Menteri Halifah Agama serta ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1442 Hijriah. Berkenan berangkat pada pagi ini Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Abdul Matin. Berangkat pada pagi ini bagi bersama-sama menyertai Majlis Perhimpunan Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1442 Hijrah yang diadakan di Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan dengan bertemakan membangun dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara insyaallah akan dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah ramai-ramai dipimpin oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan nanti. Kemudian kita akan mendengarkan sembah alu-aluan oleh Menteri Halifah Agama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam bagi tahun 1442 Hijriah. Kemudian persembahan dikir marhaban pula akan dibawakan oleh pegawai dan kaki tangan Kementerian Pembangunan. Acara kemuncak merupakan syarahan khas nanti akan kita dengarkan oleh pemangku penolong mufti kerajaan dan bacaan doa selamat akan dibacakan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Inilah gambaran yang kami bawakan pada saat ini berlangsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Para hadirin yang sudah pun tiba dengan mematuhi segala nasihat
daripada Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Hal Ehwal Agama bukanlah satu penghalang bagi kita untuk mengadakan acara pada pagi ini. Dapat kita lihat ketika ini Menteri Hal Ehwal Agama menyembah hadapan Majlis ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, menyembahkan bahawa acara pada pagi ini akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Acara majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijrah sebentar awal dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai yang akan dikepalai oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات وإلى روح المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العالم والروح المرحومة لولي رجاء إستري بنgiran anak Damit binti almarhum Pengiran Bendahara Pengiran anak Abdul Rahman وخصوصا إلى روح المرحوم dulu yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim Ibni ke bawah dulu yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan al-Burqiyah Ma'izzuddin wad-Daulah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sembah Alu-Aluan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengurusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1442 Hijrah. Majlis dengan penuh hormat mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Menghadap ke hadapan majlis ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan al-Burqiyah Ma'izzuddin wad-Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ampun beribu ampun dengan segala hormat dan penuh ta'zim juga hamba kepada Tuan Patik dan juga mewakili penasihat-penasihat serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam dan juga pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa kerajaan Majlis Sambutan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, menyembahkan sembah junjung kasih ke hadapan majlis kewaduli Tuan Patik di atas limpah perkenan
Kebuah Duli Tuan Patik berangkat ke majlis perhimpunan pagi ini yang bertemakan membangun dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita memuji dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya memungkinkan kita mengadakan majlis perhimpunan menyambut dan meraihkan Hari Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan junjungan kita pada hari ini 12 Rabiul Awal, dalam suasana kita senegara masih lagi dalam keadaan berwaspada mengawal jangkitan COVID-19 yang sedang melanda dunia. Dan dengan berkat kepimpinan bijaksana Kebuah Duli Tuan Patik Jua, sambutan Maulidin Nabi tahun ini dianjurkan secara majlis perhimpunan dengan acara yang ringkas di masjid-masjid yang ditentukan di ibu negara seperti kita sekarang ini, dan juga di bandar-bandar, masjid-masjid di bandar-bandar di daerah. Kita tidak menyambut dan meraihkannya dengan perhimpunan dan perayaan seperti lazimnya setiap tahun. Namun, ia tetap saja menepati hajat, yaitu memuliakan dan meraihkan Maulidin Nabi yang menandakan curahan kasih, rasa kasih sayang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengangkat baginda itu menjadi seorang nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran-ajarannya melalui agama Islam yang diridainya. Maka sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apapun corak dan apapun format sambutan dan acaranya, yang pasti ia adalah suatu proses yang berterusan dalam kita menimba ajaran-ajaran agama Allah. Kita didedahkan kepada akhlak mulia dan kepimpinan bijaksana baginda dalam mendakwahkan ajaran-ajaran Allah dengan penuh tabah bersama pengikut-pengikut seangkatan baginda yang jujur lagi setia. Dan yang penting sekali, sambutan Maulidin Nabi adalah juga merupakan sebahagian daripada ciri-ciri keislaman negara kita. Ia dihasratkan untuk merangsang kesedaran dan mengukuhkan lagi amalan beragama. Sambil itu kita merayakannya dengan menyusuli sejarah kerasulan baginda dan perjuangan baginda, dan kita melihat di sana Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda itu dengan sosok dan watak kemanusiaan baginda yang membawakan misi kenabian dan kerasulan sebagai rahmat, seperti yang jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Tafsirnya, demi sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada golongan kamu sendiri, yang sangat mengambil berat terhadap kesusahan yang kamu tanggung, yang menginginkan kebaikan kepada kamu, sangat belas kasihan, lagi pengasih terhadap orang-orang beriman. Surah At-Taubah ayat 128. Ampun beribu ampun. Demikianlah disembahkan. Sebelum mengakhiri sembah alu-aluan ini, hamba kepada Tuan Patik sekali lagi menyembahkan sembah junjung kasih atas keberangkatan Kebuah Duli Tuan Patik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya kepada Kebuah Duli Tuan Patik dan kerabat diraja Kebuah Duli Tuan Patik, rahmat kasih sayang dalam perlindungannya, sihat afiat dan bahagia. Seterusnya hamba kepada Tuan Patik menjunjung perkenan bagi menyembahkan sembah junjung kasih atas keberangkatan Paduka-Paduka anak dia Kebuah Duli Tuan Patik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, dan seterusnya sembah junjung kasih di atas keberangkatan yang amat mulia Pangeran-Pangeran Ksatria, dan juga ucapan terima kasih di atas kehadiran yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli majlis-majlis mesyuarat, tetamu kehormat, tetamu-tetamu khas, timbalan-timbalan menteri, duta-duta Pesuruhjaya Tinggi, dan diplomat negara-negara sahabat, dip-dip sekalian yang dihormati, dan para hadirin hadirat
yang berbahagia sekalian. Terima kasih yang setinggi-tingginya juga dirakamkan kepada semua pihak yang turut sama terlibat mengungkayakan serta menjayakan majlis yang berkebajikan ini dari awal hingga akhirnya. Semoga segala usaha dan sumbangan murni lagi ikhlas akan mendapat keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Majlis diteruskan dengan persembahan dikir marhaban ramai-ramai oleh pasukan dikir Kementerian Pembangunan. Majlis mempersilakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
penonton, telah pun kita dengarkan, kita saksikan bersama persembahan dikir marhaban oleh pegawai dan kaki tangan Kementerian Pembangunan. Selepas ini, syarahan khas oleh pemangku penolong Mufti di Jabatan Mufti Kerajaan. Bagi menyemarakkan lagi majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW, ceramah khas akan disampaikan oleh Yang Mulia Awang Haji Dini bin Haji Abdullah, pemangku penolong Mufti Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Majlis dengan hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa innaka la'ala khuluqin azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Menghadap ke hadapan majlis Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Buqiyah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khair Wad Din Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ampun beribu ampun. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik dengan penuh hormat dan ta'zim menjunjung kurnia perkenan untuk hamba Kebawah Duli Tuan Patik menyampaikan syarahan khas di majlis yang mulia ini. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik juga menjunjung kurnia keizinan untuk menggunakan bahasa biasa sebagai kemudahan jua. Wa ba'da idnukum sadatul ulama'il ajilla wa syuyukhil qiram. Para hadirin yang dihormati sekalian, semua kita ini, terutama kita yang berada di rumah Allah yang mulia ini, kenal dan tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi adakah kita tahu juga bagaimana kedudukan dan pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pangkat dan kedudukan baginda adalah amat tinggi. Buktinya, apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, nama Allah adalah beriringan dengan nama baginda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kemudian Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas baginda, dan malah kita orang-orang yang beriman juga turut diperintahkan untuk berselawat kepada baginda. Firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Ini adalah ciri khusus atau keistimewaan luar biasa Nabi akhir zaman Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga digelar dengan gelaran Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua atau penghulu sekalian Nabi dan Rasul. Maka dengan pangkat ini, interaksi Allah dengan baginda dan para Nabi dan Rasul yang lain adalah berbeza. Apabila Allah menyeru atau memanggil Nabi-Nabi lain, Allah hanya akan menyebut nama mereka masing-masing. Seperti kepada Nabi Adam alaihissalam, firman-Nya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam syurga.
Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam firman-Nya, "Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya." Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah mengakui benarnya mimpi itu. Kepada Nabi Musa alaihissalam firman-Nya, "Ya Musa, inni ana rabbuk." Wahai Musa, sesungguhnya akulah Tuhanmu. Kepada Nabi Nuh alaihissalam firman-Nya, "Ya Nuh, ihbit bisalamin minna." Wahai Nuh, turunlah dari bahtera itu dengan selamat sejahtera daripada kami. Dan kepada Nabi Daud alaihissalam firman-Nya, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau khalifah di bumi. Tetapi manakala Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menyebut nama baginda. Sebaliknya Allah menyeru atau memanggil dengan tarasul kenabian seperti firman-Nya, "Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman, serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar. Lihatlah, Allah tidak menyeru atau memanggil nama baginda wahai Muhammad, tetapi Allah memanggil dengan pangkat kenabian, yaitu wahai Nabi. Dalam firman-Nya yang lain lagi, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Di sini juga Allah tidak memanggil nama wahai Muhammad, tetapi Allah memanggil dengan tarasul kerasulan, yaitu wahai Rasul. Jadi tidak syak lagi, semua ini adalah bukti yang kukuh betapa tinggi dan istimewanya kedudukan dan pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya di sini, apakah yang menyebabkan sehingga kedudukan dan pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi dan istimewa di sisi Allah? Jawabnya antara lain ialah kerana kemuliaan dan keagungan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau, yakni wahai Muhammad, adalah pemilik akhlak yang agung. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah Al-Quran. Artinya, seluruh cara hidup, kepribadian dan budi pekerti baginda itu adalah semuanya petunjuk dari Al-Quran belaka. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita mengenali sedikit akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana akhlak baginda dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun baginda itu seorang yang maksum, terpelihara daripada perbuatan dosa dan maksiat, bahkan telah dijanjikan oleh Allah dengan ganjaran syurga. Namun baginda tetap melakukan ibadah kepada Allah sehingga ke satu tahap yang melebihi daripada tahap yang biasa. Diriwayatkan bahawa apabila Aisyah radhiyallahu anha melihat dua tapak kaki baginda bengkak dan pecah-pecah kulitnya kerana terlalu lama berdiri mengerjakan sembahyang malam, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, adakah perlu engkau berbuat begini?
sedangkan dosamu yang terdahulu dan terkemudian telah diampunkan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Inilah akhlak Nabi. Akhlak Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda itu sama sekali tidak mengabaikan ibadah kepada Allah, bahkan sentiasa menggandakannya. Walaupun kedudukan baginda sudah diketahui, terjamin sebagai orang yang mula-mula sekali yang akan melangkahkan kakinya ke dalam syurga kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah, apa jua sebarang pembangunan, sama ada pembangunan fizikal maupun pembangunan rohani, amanah dan sabar adalah antara dua akhlak yang penting di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan amanah daripada Allah, menyeru manusia untuk beriman kepada Allah, telah menerima berbagai-bagai dugaan, ancaman dan kecaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah cuba dirasuah, ditawarkan dengan harta benda, ditawarkan dengan pangkat dan kedudukan, ditawarkan juga dengan wanita agar baginda meninggalkan dakwahnya, mengkhianati amanah Allah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sabar, tegas dan teguh, tidak berganjak sedikit pun terhadap sebarang tekanan maupun tawaran hebat untuk mengkhianati amanah Allah itu. Sehingga apabila bapa saudara Nabi Abu Talib yang merupakan pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam selama ini menasihati baginda untuk menghentikan saja dakwahnya di atas desakan orang-orang Quraisy ketika itu, mendengar sahaja kata-kata Abu Talib yang diucapkannya di hadapan orang-orang Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memandang ke langit seraya berkata, "Atarawna hadhihi syams?" Adakah kamu nampak ini matahari? Faqalu na'am. Ya, kami yakni nampak. Lantas Nabi bersabda, "Ma ana biaqdar an ad'a dzalika minkum an tush'ilu minha syu'lah." Aku, kata Nabi, lebih tidak berupaya meninggalkan dakwah sedemikian ini berbanding keupayaan kamu memercikkan satu percikan api dari matahari itu. Apa artinya ini? Artinya, kalau mustahil bagi orang-orang Quraisy itu untuk memercikkan satu percikan api pada matahari itu, maka adalah lebih mustahil lagi bagi baginda untuk meninggalkan dakwahnya. Begitu jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku nabi dan selaku pemimpin ummah. Baginda dengan tegas dan berani menyatakan tidak akan menyerah, tidak akan tunduk kepada sebarang tekanan demi menunaikan amanah Allah Azza wa Jalla. Para hadirin yang dirahmati Allah, sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang gagah lagi berani, tetapi dalam waktu yang sama baginda juga adalah seorang yang pengasih, bersifat lemah lembut dan pemaaf. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian yang sangat berat, disakiti dengan berbagai-bagai cara, tetapi baginda tetap sabar dan berlemah lembut kepada mereka yang memusuhi baginda. Bahkan baginda memberi kemaafan kepada mereka yang memusuhinya. Diriwayatkan bahawa apabila malaikat penjaga bukit dan gunung diutus oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan apa sahaja arahan baginda, disebabkan tindakan penduduk Taif yang telah menganiaya baginda, melempar batu-batu kepada baginda sehingga kaki baginda berdarah dan kepala baginda tercedera. Berkata malaikat penjaga bukit dan gunung kepada baginda, "Ya Muhammad,
fama syi'ta in syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain. Wahai Muhammad, apa yang engkau mahu, yakni aku lakukan kepada orang-orang yang memusuhimu. Jika engkau mahu, aku boleh saja hempapkan ke atas mereka 2 buah bukit, yaitu bukit Abu Qubais dan bukit yang berhadapan dengannya. Tetapi apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah itu yang diharapkan oleh baginda? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a." Bahkan aku cuma mengharapkan supaya Allah melahirkan dari zuriat keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Lihat bagaimana mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dan bagaimana besar sifat pengasih dan pemaaf baginda. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalasnya dengan kebaikan, sekalipun terhadap mereka yang memusuhi baginda. Ini memang satu perkara yang susah dilakukan, tetapi boleh dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memiliki akhlak pemaaf. Akhlak pemaaf adalah akhlak yang agung, yang dimiliki hanya oleh orang-orang yang benar-benar agung, agung di sisi Allah dan agung di sisi manusia. Kaum muslimin yang dikasihi sekalian, sifat amanah dan sifat pemaaf yang telah kita jelaskan tadi adalah 2 akhlak yang ditunjangi oleh sifat sabar. Memikul dan menunaikan amanah memerlukan sifat sabar. Begitu juga memaafkan kesalahan orang lain memerlukan sifat sabar. Dan tidak ada kesabaran yang paling agung kecuali kesabaran yang ditunjukkan dan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar dalam menghadapi cabaran dan dugaan dalam menjalankan amanah Allah dan dakwah baginda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sabar dalam menghadapi kehidupan. Sebagai seorang anak, sabar menghadapi kehidupan sebagai seorang ayah, suami, dan sabar menghadapi kehidupan sebagai seorang ayah. Kesabaran baginda sebagai seorang anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai anak yatim kerana ayah baginda Abdullah telah pun wafat sebelum baginda dilahirkan. Ketika baginda berumur 6 tahun, ibu baginda Aminah pula yang wafat. Ketika baginda berumur 8 tahun, setelah 2 tahun dalam jagaan Abdul Muttalib, datuk baginda Abdul Muttalib pula yang wafat. Selepas itu diikuti pula kewafatan Abu Talib, bapa saudara baginda yang telah menjaga baginda sejak dari kewafatan Abdul Muttalib. Abu Talib adalah pembela Nabi dan orang yang banyak berjasa dan berkorban untuk Nabi dan dakwah baginda. Sehingga dikatakan bahawa hubungan baginda dengan Abu Talib bukan hanya sekadar hubungan di antara anak saudara dengan bapa saudara, tetapi ia adalah seperti hubungan di antara seorang bapa dengan seorang anak yang saling menyayangi. Kesabaran baginda sebagai seorang suami. Tidak lama beberapa bulan selepas kewafatan Abu Talib, isteri baginda Khadijah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha pula yang wafat. Kewafatan Abu Talib dan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, 2 insan yang banyak berjasa dan berkorban untuk baginda, memberi kesan dan kesedihan yang mendalam kepada baginda, sehingga tahun tersebut digelar sebagai Amul Hudni, yaitu tahun kesedihan. Kesabaran baginda sebagai seorang ayah. Semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 6 daripada 7 orang anak baginda telah wafat
dalam tempoh umur baginda yang berbeza-beza. Ibrahim adalah anak baginda yang terakhir sekali wafat semasa hayat baginda. Ibrahim wafat ketika dia masih kecil, dalam peringkat dia masih menyusu dan berumur di bawah 2 tahun. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih di atas kewafatan Ibrahim sehingga baginda mengalirkan air mata. Melihat demikian, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu merasa hairan dan terus berkata kepada Rasulullah, "Wa anta ya Rasulullah, dan engkau wahai Rasulullah juga mengalirkan air mata?" Baginda bersabda, "Ya ibn Auf, innaha rahmah." Wahai ibnu Auf, sesungguhnya ia adalah rahmah, yakni tanda kelembutan hati dan kasih sayang. Kemudian baginda bersabda lagi, "Innal aina tadma' wal qalba yahzan, wa la naqulu illa ma yarda rabbuna, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Sesungguhnya mata menintiskan air, hati berduka cita, dan kami tidak akan berkata kecuali kata-kata yang Tuhan kami redai. Sesungguhnya perpisahan kami denganmu wahai Ibrahim benar-benar menjadikan kami orang-orang yang berduka cita. Bayangkanlah betapa ujian bersilih ganti yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi semuanya itu ditempuh oleh baginda dengan penuh kesabaran. Sabar adalah separuh daripada iman. Sabar adalah salah satu prinsip yang asasi dalam agama Islam. Dan ketahuilah bahawa golongan yang disebut di dalam Al-Quran dengan jelas, yang mendapat ganjaran pahala tanpa batasan, ialah hanya kepada orang-orang yang sabar. Firman Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar saja yang akan disempurnakan pahala mereka tanpa batasan. Ampun beribu ampun. Sekian saja syarahan hamba buah Tuan Patih. Jika berlaku sebarang sorok langkah atau perkataan yang kurang manis dalam syarahan ini, hamba kebuah Tuan Patih menjunjung ampun dan kemaafan Tuhan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba kebuah Tuan Patih menjunjung anugerah. Bagi memohon berkat dan syafaat di majlis yang berkebajikan ini, bacaan doa selamat akan dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم الطف بعبدك عظمة السلطان. Ke bawah dulu Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Muizzuddin wad Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad Din, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, ووفقه لصالح الأمة والبلاد وحببه إلى الرعية وحبب الرعية إليه
إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظه في نفسه وارحم والديه واحفظ أهله وأولاده وأحفاده وإخوته وقرابته ورعيته والحاضرين والمسلمين أجمعين. اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء متوجا بتيجان الصحة والهنا. اللهم أطل عمره مصلحا للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصده لطريق الهدى والرشاد. اللهم اجعل سلطنته نجار بروناي دارussalam معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم يا عفو يا رؤوف, dengan rahmat dan belas kasihan Tuhan kami jua, maka kami bermohon supaya Tuhan kami ampuni segala dosa-dosa kami, dosa-dosa para ibu bapa kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan tempatkanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami dan orang-orang Islam sekaliannya bersama-sama dengan junjungan besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Tuhan kami. Maka tanamkanlah dalam hati-hati kami ya Allah, supaya senantiasa mencintai serta mencontohi akhlak baginda itu. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma asrif anna wa an sultanina wa biladina wa jami'al muslimina fi kulli makan البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وخصوصا وباء COVID-19 وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun bersama kita dengarkan bacaan doa bagi memohon berkat dan syafaat di majlis yang penuh dengan kebajikan pada pagi ini, iaitu majlis perhimpunan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara bagi tahun 1442 Hijriah. Kelihatan pada saat ini baru saja Menteri Hadirin Agama menghadap ke hadapan majlis Kepada Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam menyembahkan junjung kasih di atas perkenan keberangkatan dan menyembahkan majlis telah pun sempurna dilaksanakan pada pagi ini. Keberangkatan kepada Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan berangkat pada pagi ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pimpinan Yang Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pimpinan Yang Muda Haji Abdul Malik, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pimpinan Muda Abdul Matin. Pada pagi ini dengan bertemakan membangun dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika kita renungkan beberapa hadis untuk sama-sama kita menghayati sirah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim. Baik, untuk akhirnya bersamalah kita berselawat kata Syafiul Ummah. Semoga kita memperoleh berkat dan syafaat di dunia dan di akhirat.
Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.